Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Setelah cuti yang cukup lama, so akhirnya perlawanan ke-11 untuk Liga Super bagi Sabah FC akan bermula tidak lama lagi pada 19 hari bulan Mac ni. Perlawanan terakhir sewaktu kita menentang Selangor 27 April lepas kemenangan. Okey, kemenangan yang dinanti-nantikan oleh kita semua, memecahkan badi sewaktu menentang Selangor. Kita menangi perlawanan itu sebanyak 2-1. So, selepas itu kita bercuti sehinggalah pada perlawanan yang akan datang, perlawanan ke-11 ni sekali lagi pada 19 hari bulan Mac yang akan berlangsung pada 7.30 malam di Stadium Likas. Sekali lagi perlawanan home untuk kita semua. So jangan lepaskan peluang ini, pastikan anda berada dan sudah sempat membeli tiket untuk hadir ke Stadium Likas bagi memberi semangat untuk pasukan kesayangan kita, pasukan Sang Badak kita. So video kali ini seperti biasa adalah head to head untuk di antara kedua-dua pasukan ni, iaitu antara Sabah dan juga Terengganu. Aku akan share dengan kamu sedikit data tentang apa yang telah dilalui oleh kedua-dua pasukan sebelum menuju ke perlawanan ke-11 ni, dan seterusnya aku akan bagi prediction aku juga, percentage pasukan mana yang memiliki advantage untuk memenangi perlawanan, dan seterusnya jumlah gol yang bakal dilakukan. Seperti biasa, aku juga menjemput kamu untuk meletakkan prediction kamu di ruang komentar di bawah mengenai again percentage dan juga jumlah gol yang bakal berlaku. Sebelum kamu meletakkan prediction kamu, sila lihat dulu data yang bakal aku share ni, dan baru di sana kamu buat conclusion dia lah, conclusion dia tentang siapa yang lebih layak. Jom kita mulakan. So okay guys, ini adalah perkongsian aku hasil daripada data yang aku kutip daripada sofa.com mengenai apa perlawanan yang telah dilalui, keputusan yang telah dilalui oleh kedua pasukan daripada tahun 2012 sehingga ke perlawanan terakhir yang mereka telah lalui pada tahun 2002, di mana perlawanan terakhir di antara Terengganu dengan Sabah yang berlaku di Stadium Terengganu telah keputusan dimiliki oleh Terengganu, di mana Sabah tewas 2-0, di mana pada sebelum itu sewaktu pusingan pertama Terengganu bertandang ke Stadium Likas, Sabah berjaya menundukkan Terengganu banyak 2 gol berbalas 1. Ini pun adalah merupakan salah satu epic comeback yang telah dilakukan oleh Sabah FC bagi perlawanan tersebut. So adakah kita akan melihat sekali lagi peristiwa itu akan berulang di Stadium Likas? Itu bakal terjawab 19 hari bulan nanti. Dan kalau kita tengok sejarah di antara kedua pasukan ni, ia lebih dari tahun 2012 sampai ke tahun 2022 lebih didominasi oleh Terengganu sebenarnya, di mana mereka telah menumpaskan Sabah sebanyak 4 kali, manakala Sabah hanya berjaya memenangi 2 perlawanan tu dan seri 1. Dan gol yang berjaya dilakukan oleh Sabah di sepanjang pertemuan mereka adalah sebanyak 8 gol sahaja yang berjaya Sabah lakukan, manakala Terengganu dalam sejarah menentang Sabah ni mereka membolosi gawang Sabah sebanyak 15 kali guys. So okay, tapi again kita tahu perubahan yang telah berlaku pada tahun 2022, itu season lepas, telah merombak pasukan Sabah FC dan telah memberikan satu result yang cukup bagus, dan aku yakin result tu masih lagi berterusan untuk tahun 2023 ni, dan itu akan memberi efek sedikit bagaimana keputusan ini bakal kita lihat nanti. Dan guys, ini adalah 5 perlawanan terakhir yang telah dilalui oleh kedua-dua pasukan sebelum ini. Seperti mana aku ucapkan pada sebelum ni lah, ini adalah satu tim Sabah yang baru. Aku tidak nafikan juga ini adalah satu tim yang baru juga untuk Terengganu. Mereka juga kehilangan satu tonggak utama mereka yang telah berhijrah ke klub lain, di mana prestasi mereka pada musim lepas agak baik, tapi tidak berjaya dikekalkan pada prestasi mereka pada tahun 2023 ni, di mana kalau kita tengok keputusan mereka pun tidaklah sebaik seperti mana yang kita jangkakan. Kita terus ke bahagian bolos dulu dan gol, di mana kalau kita tengok Sabah mempunyai advantage jaringan gol yang cukup tinggi, itu sebanyak 24 gol di sepanjang 10 perlawanan yang telah mereka lalui, manakala Terengganu setakat ni baru berjaya menjaringkan 13 gol dan juga 13 bolos. Dari segi bolos kita agak seimbang dengan Terengganu, di mana bezanya kita lebih 1 gol, bolos 1 gol daripada Terengganu. So menunjukkan di sini Terengganu pun walaupun prestasi mereka tidak sebagus Sabah, tapi defensively mereka adalah merupakan salah satu pasukan yang mempunyai defense yang cukup bagus untuk mengelakkan ataupun mengurangkan gol yang bakal berlaku pada mereka. Walau macam mana pun, kita tengok di sini untuk 2 perlawanan terakhir di antara Terengganu dan Sabah lebih dimiliki oleh Sabah FC. Mereka telah memenangi kedua perlawanan tersebut waktu menentang Kelantan FC dan juga Selangor, manakala
Terengganu tewas dua perlawanan mereka yang terakhir mereka sewaktu menentang Seri Pahang dan juga Selangor. Walau macam mana pun seperti mana kita juga, mana-mana tim yang Terengganu tentang yang tim pada dahulunya berada di Liga Perdana berjaya mereka tundukkan dengan jumlah jaringan yang cukup bagus juga. Begitu juga dengan kita. Melihatkan di sini Terengganu walaupun berada dalam kedudukan yang kurang baik seperti Sabah FC, tapi mereka juga merupakan satu kumpulan yang mampu untuk menjaringkan gol dan juga mampu untuk membuat sesuatu lah. Tapi kalau kita bezakan lagi sewaktu menentang Selangor guys, di mana Terengganu tewas 5-1 sewaktu menentang Selangor, itu adalah di Stadium Selangor, manakala Sabah berjaya mendudukkan Selangor 2-1 di Stadium home kita. So menunjukkan di sini Sabah, mana-mana pasukan yang bertandang ke Stadium Likas setakat ni belum berjaya memecahkan rekod tanpa kalah Sabah di Stadium Likas. Itu. So adakah Terengganu merupakan satu tim pertama yang bakal meleburkan rekod tanpa kalah Sabah FC Stadium Likas? Itu pun kita kena put in consideration juga lah sebelum kita meletakkan prediction kita. Dan seterusnya guys, okay, sebelum aku share prediction terakhir aku, ini adalah kedudukan terkini bagi kedua-dua pasukan, di mana Sabah sekarang selesa berada di tangga keempat, manakala Terengganu sekarang berada di tangga ke-8. Pada dahulunya mereka berada di tangga kedua. So berkedudukan di tangga ke-8 sekarang ni bukanlah satu keputusan yang cukup bagus untuk mereka, tapi kita tidak boleh nafikan kebangkitan untuk mana-mana pasukan di perlawanan pusingan kedua. Ini pun telah Terengganu buktikan pada previous season juga. Mereka berada di satu kedudukan yang kurang memuaskan sewaktu pusingan pertama, tapi berjaya memintas kembali pada pusingan kedua. Mereka telah mendapat di tangga kedua, Sabah di tangga ketiga. Again, terlalu awal untuk kita predict kekuatan pasukan, tapi daripada apa yang kita saksikan 5 perlawanan terakhir, aku nampak lebih advantage untuk Sabah FC. So okay guys, itu adalah perkongsian aku tentang data terdahulu yang aku share dengan kamu, dan juga apa yang aku rasa telah dilakukan oleh kedua pasukan setakat 10 perlawanan yang telah dilalui. Okay, sebelum aku bagi prediction, advantage untuk Sabah FC kerana beraksi di Stadium Likas. Sekali lagi, kita belum mencatat sebarang kekalahan di Stadium Likas setakat ni. So adalah merupakan satu bilang orang benda utama yang memangkinkan semangat anak-anak buah OKS untuk mengekalkan rekod tanpa kalah Sabah FC Likas, dan satu lagi untuk meneruskan kecemerlangan Sabah FC itu mengutip 3 mata seterusnya. Ini adalah perlawanan penting. 3 mata kita perlu kutip untuk perlawanan ini kerana kita masih boleh meletakkan Terengganu adalah merupakan salah satu big team di dalam Liga Super sekarang walaupun mereka berada di tangga ke-8, dan ini adalah merupakan satu perlawanan yang wajib untuk Sabah FC menang sekiranya ingin terus mengekalkan momentum dan juga kedudukan terbaik di Liga Super selepas 11 perlawanan nanti. Aku rasa Sabah tidak mempunyai sebarang masalah. Kesebelasan utama dan juga pemain simpanan Sabah FC berada dalam keadaan yang bagus sekarang. Cuma apa yang ingin aku lihat sekali lagi adalah mengekalkan kesebelasan utama, menetapkan Badrul Bakhtiar dalam kesebelasan utama yang setakat ini telah memberi impact yang cukup bagus kepada result Sabah FC selepas beliau mula diturunkan untuk beberapa perlawanan terakhir Sabah FC. Kita nampak sendirilah apa hasilnya. Dan untuk pemain-pemain lain juga, aku mengharapkan juga muka-muka yang jarang diturunkan diberi peluang untuk perlawanan ini. Tapi of course kita cuba untuk mengutip 3 mata. So aku pasti kesebelasan utama yang biasa kita lihat sebelum ni akan diturunkan juga untuk perlawanan menentang Terengganu ni. So okay guys, keputusan terakhir untuk prediction perlawanan ni ada 58% untuk Sabah FC dan 42% untuk Terengganu. Percentage yang cukup tinggi, walaupun percentage-nya dekat tapi cukup tinggi untuk Sabah FC. Sekali lagi adalah kerana Sabah berada dalam momentum yang cukup bagus dan juga berada di Stadium Keramat, Stadium Likas sendiri. Dan keputusan perlawanan ni bagi aku, Sabah akan memenangi perlawanan ini dengan jumlah margin gol yang tidak begitu banyak juga, seperti mana yang telah dilalui pada perlawanan ni, di mana Sabah menentang Selangor, keputusan tu dalam 2-0, 2-1 macam tu. So ini aku akan nampak Sabah menang 2-0 dalam perlawanan ni. So apa prediction anda guys? Berapa jumlah gol yang bakal berlaku pada pendapat anda? Sila letakkannya di ruang komentar di bawah. Sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. SMJ untuk Sabah FC bagi perlawanan ini. Semoga kita mendapat keputusan yang kita inginkan. Assalamualaikum.